Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan anak didik cikgu semua sihat, ya, terus berjuang, kuatkan semangat. Sekarang kita dah masuk ke tutorial yang ke-19, ya. Dan ada dua tutorial untuk bab 10 ini, 19 dan 20, ya. Bermaksud kita dapat menyelesaikan bab 10 ini, tajuk fokus kita yang tutorial 19 ekonomi tradisional dan dagangan, kemudian dasar pertanian serta undang-undang tanah, itu cikgu masukkan dalam tutorial yang ke-20. So, okay, tanpa buang masa, mari kita melihat yang pertama. Okay, cikgu kemaskan dulu. Okay, agak besar. So, okay, perkembangan ekonomi moden. Okay, jadi soalan yang pertama, jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional. Dan kita mulakan penandaan sampel skrip ini. Buka kurungan. Ciri-ciri ekonomi tradisional dijalankan secara sara diri. Satu markah untuk sara diri, tutup di situ. Buka kurungan. Contohnya bercucuk tanam, memungut hasil hutan dan menangkap ikan. Satu saja markah kita beri untuk contoh bercucuk tanam. Pengeluaran ekonomi bentuk ini berskala kecil sahaja. Skala kecil, satu markah. Teknologinya pula mudah. Teknologinya pula mudah digunakan. Contoh diberi seperti cangkul dan tajak, ya. Okey, modal yang kecil sahaja diperlukan. Modal yang kecil, ya. Satu markah dalam ekonomi ini. Buka kurungan. Hasil yang dikeluarkan untuk keperluan keluarga, satu markah. Jika ada lebihan, mereka akan menjualnya. Jika beri kepada tanda lebihan, ya. Di samping itu, selain menjual, ya, di samping digunakan untuk kenduri dan bersedekah, satu markah. So, okay, kalau ciri ekonomi tradisional kita letak je lah, katakanlah soalan esei juga 6 markah. So, berapa anak-anak boleh dapat? Ni kita semak balik sambil tasmik. Sara diri satu markah. Okey. Bercucuk tanam, mana lagi 2. Berskala kecil 3. Teknologi mudah 4. Cangkul 5. Modal kecil 6. Keluarga 7, lebihan 8, kenduri 9. So, anak-anak boleh dapat 9, So, okay, banyak. Dengan maksima katakanlah 6. Kalau 8 sekalipun, anak-anak masih boleh dapat markah yang tinggi, ya. Okay, untuk soalan berikutnya, B. Jelaskan ciri-ciri ekonomi dagangan, ya. Ciri ekonomi dagangan. Okay, buka kurungan. Ciri ekonomi dagangan melibatkan lebihan pengeluaran. Okey, mana pengeluaran itu banyak, ya. Tutup kurungan. Untuk pemasaran hasil pertanian, untuk pemasaran itu boleh diberi, untuk tujuan pasaran. Okey, contoh boleh diberi hasil pertanian dan perlombongan. Okey. Pengeluaran hasilnya dalam jumlah skala besar. Tadi skala kecil, di sini skala besar. Okey, sambil kita membandinglah. Mungkin juga soalan perbandingan boleh dikeluarkan. Teruskan. Buruh yang ramai. Satu lagi markah digunakan untuk bekerja. Contohnya di ladang dan lombong. Satu markah untuk ladang. Okey, kemudian modal yang besar. Modal, satu markah. Diperlukan untuk memaksimumkan keuntungan. Okey. Seterusnya, pemasaran yang lebih luas melibatkan ekspor dan import. Pemasaran kita, tak boleh maksud tadi kita dah sebut pemasaran, Okey, kita beri markahlah kepada ekspor dan import. Misalnya, biji timah dipasarkan ke China, Jepun dan India. Kita beri satu contoh China. Kedatangan British telah meminggirkan ekonomi orang Melayu. Okey, bermaksud ekonomi dagangan ini antara cirinya meminggirkan orang Melayu.
Wujud ekonomi duaan atau duit ekonomi, iaitu ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Yang ini tak perlulah ya, saya ingat sekali aja tu. Tutup. British telah menguasai dan mengambil alih ekonomi dagangan ini menguasai. Dan akhir sekali, British juga telah membawa masuk ramai buruh China dan India. Kita beri satu. So, anda katalah soalan ini 6 juga seperti ada atas. Berapa anak-anak boleh dapat? So, okay, kita semak balik. 1, lebihan. 2, pemasaran. 3, pertanian. 4, skala besar. 5, buruh ramai. 6, ladang. Modal yang besar. 7, keuntungan. 8, ekspor. 9, China. 10, meminggirkan. 11, ekonomi duaan. 12, menguasai. 13, buruh China. 14, banyak So 14. Okey. Berapa tadi? 14 So banyak 14. Maknanya kalaulah soalan itu 8 pun tak ada masalah, anak-anak nak bersedia. Okey, maksimum 8 garis. Okey. Untuk soalan terakhir, cikgu bacakan soalannya. Okey, tutorial ini agak pendek. Okey, jelaskan sebab British mementingkan ekonomi komersial. Okey, dia tanya sebab British mementingkan ekonomi komersial kerana ekonomi ini berasaskan kepada ekspor. Okey, 1 markah untuk ekspor. Keadaan ini sangat menguntungkan pihak British. Menguntungkan. Pertanian telah menjadi penyumbang utama pendapatan kerajaan British. Pendapatan. Seterusnya, mengapa ekonomi dipentingkan? Contohnya, pertanian komersial seperti ubi kayu, ladi hitam dan tebu. Ini peringkat awal. Pemodal Eropah, China dan Eropah telah menguasai pertanian komersial ini. Pemodal China, 1 markah. Pemodal China dan Eropah juga mempunyai modal, 1. Dan teknologi, 2, yang sangat maju. Misalnya, penggunaan kapal korek dalam pelombongan biji timah. Kapal korek, 1 markah. Mereka turut mendapat konsesi tanah yang luas. Konsesi. Dan tempoh pajakan yang lama, 1 lagi markah. Okey. Pemodal British juga telah menguasai tanaman getah, 1. Dan sektor pelombongan biji timah, 2. Dan pemodal British, pemodal China turut menguasai tanaman gambir dan ladi hitam di samping perlombongan. Katakanlah 8 markah. Berapa anak-anak boleh dapat Okey, yang pertama dapat markah daripada ekspor. 2, menguntungkan. 3, pendapatan. 4, ubi kayu. 5, pemodal China. 6, modal. 7, teknologi. 8, kapal korek. 9, konsesi. 10, pajakan. 11, getah. 12, biji timah. 13, gambir. Jadi anak-anak boleh dapat 13 Kalaupun 8 markah tak ada masalah. Okey, maksima 8 markah. Selesai sudah. Untuk tutorial kali ini kita buat semakan nota. Okey. Jadi rumusannya perkembangan ekonomi moden ini, yang pertama tajuknya tadi apa? Okey, kita besarkan. Okey, ciri ekonomi tradisional. Semak semula. Sara diri, bercucuk tanam, apa lagi namanya lagi lah, berskala kecil, teknologi mudah, cangkul, modal kecil. Okey, tambahlah lagi yang lain-lain ikut kemampuan masing-masing.
Ciri ekonomi dagangan pula melibatkan lebihan, pemasaran, skala besar, buruh ramai, modal besar, pemasaran modal besar, kemudian ada keuntungan maksima, pemasaran, apa lagi? Contoh-contoh pun boleh. Kalian bertu konsep meminggirkan orang Melayu, konsep duaan, konsep dui ekonomi. Masukkanlah menguasai, mengambil alih British, kemudian kemasukan ramai buruh Cina dan India. Okey, next. Sebab British mementingkan pertanian komersial. Okey, tadi soalan bincangkan ekonomi. Tak kisahlah. Kalau ekonomi boleh masuk lumbung biji timah. Kalau pertanian saja tak boleh. Untuk perlombongan tak apa. Okey, ini lebih kepada pertanian lah. So, okey, pertanian komersial antaranya ekspor, pendapatan British, contohnya antara yang awal lebih kayu. Okey, peranan pemodal Cina Eropah, modal yang besar, teknologi yang maju. Okey, bolehlah dibaca kemudian ya. Konsesi tanah, pajakan lama, pemodal British getah, pemodal Cina ada Gambir. So, okey, itu saja untuk tutorial kali ini. Dan cikgu harap tidak rasa berat bab 10 ini, walaupun kita tahu selalunya memang agak sukar anak-anak kita kuasai ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.